Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Husni Mariani binti Abdul Wahab, pelajar OUM Alusta. Okay, ingin membuat satu presentasi kes di bawah kod subjek NBCP 2626 Clinical Practice Trauma and Emergency Care. Okay, saya telah menjalani latihan klinikal selama 2 minggu di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kulim. Okey, seperti yang diketahui umum, peranan Jabatan Kecemasan dan Trauma adalah memberikan perkhidmatan kepada pesakit yang merangkumi pesakit-pesakit kritikal, parakritikal dan tidak kritikal. Okey, pesakit yang kritikal akan diletakkan di zon merah, parakritikal akan diletakkan di zon kuning dan tidak kritikal akan diletakkan di zon hijau. Okey, di sana kita dapat lihat terdapat banyak kes-kes kecemasan dan terdapat juga kes-kes yang bukan kecemasan. Okey, sepanjang berada di sana, saya telah memilih satu kes untuk dijadikan kes pilihan sebagai kes study ataupun kajian kes. Okey, kes tersebut ialah kes supraventricular tachycardia. Okey, supraventricular tachycardia ataupun SVT adalah merangkumi salah satu bentuk masalah yang melibatkan irama jantung. Okey, denyutan jantung yang normal ialah 60 hingga 100 denyutan per minit. Tetapi menurut Mahtani dan Nay 2019, denyutan jantung melebihi daripada 100 beat per minit adalah merupakan denyutan jantung tachycardia. Okey. Untuk kes supraventricular tachycardia, terdapat segelintir pesakit yang dapat menjalani kehidupan mereka secara normal. Namun, ada juga yang memerlukan penjagaan khas untuk mengawal ataupun mengurangkan SVT. Okey. Selalunya kebanyakan pesakit akan menunjukkan tanda dan gejala yang paling umum bagi pesakit SVT ialah jantung berdebar dan jantung laju ataupun dengan kata lain palpitation. Okey, selain itu, selalunya pesakit juga akan mengadu bersama pening kepala, sukar bernafas, sakit dada, keletihan yang luar biasa, berpeluh ataupun loyak. Okey, berikut merupakan persembahan kes. Saya telah mengambil seorang pesakit untuk dijadikan kajian kes. Okey, pesakit, nombor pendaftaran pesakit, maklumat mengenai data demografi pesakit, nombor pesakit nombor pendaftaran 2027, berjantina lelaki, berumur 41 tahun 4 bulan, berbangsa Melayu, beragama Islam dan bekerja sebagai seorang polis. Kes ini saya ambil pada 12 Januari 2021 pada 1:30 petang. Okey, sejarah pesakit umum atau riwayat pesakit adalah pesakit ini telah datang ke Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kulim kerana mengalami berdebar-debar dan ketidakselesaan dada secara tiba-tiba. Okey, aduan utama, pesakit berasa tidak selesa dada dan berdebar-debar sejak pukul 11.45 pagi. Okey, sejarah penyakit kini. Pesakit berumur 41 tahun, lelaki Melayu, telah dibawa oleh rakan setugasnya ke Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kulim dengan aduan berdebar-debar dan tidak selesa pada bahagian dada secara tiba-tiba sejak pukul 11.45 pagi. Okay, menurut beliau, beliau juga berasa berdebar-debar yang luar biasa semasa menjalankan tugas dan debaran tersebut adalah berpanjangan sehinggalah sekarang. Okay, beliau juga mengadu mengalami berpeluh, loya serta berasa sangat letih. Pesakit memberitahu bahawa beliau sedang membuat kerja menggunakan komputer. Okay, secara tiba-tiba dadanya rasa sakit dan berdebar-debar. Beliau telah berehat seketika bagi menghilangkan rasa sakit, namun ianya tidak berkurangan dan ini merupakan adalah kali pertama ianya berlaku. Okey, seterusnya pesakit tersebut telah memberitahu rakan setugasnya tentang hal ini.
lalu rakannya telah membawa beliau ke hospital dengan segera. Okey, sejarah penyakit perubatan. Pesakit tidak mempunyai sebarang penyakit perubatan. Sejarah pembedahan, pesakit memberitahu pernah menjalani pembedahan laparotomi kerana appendicitis pada tahun 2010. Okey, pesakit juga menafikan tidak mempunyai sebarang alahan terhadap makanan ataupun ubat-ubatan. Okey, sejarah pesakit pula. Ibu pesakit merupakan pesakit diabetes mellitus dan darah tinggi. Ibunya aktif follow up di klinik kesihatan yang berdekatan, manakala bapanya tidak mempunyai sebarang penyakit perubatan. Okey, sejarah sosial ataupun lain-lain. Okey, pesakit merupakan seorang pegawai polis, sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Pesakit merupakan seorang perokok yang tegar di mana ia merokok sebanyak 1 kotak sehari. Beliau tidak pernah mengambil alkohol dan pesakit tidak mempunyai sebarang kontak rapat dengan kes positif COVID-19. Pesakit juga tiada sejarah perjalanan ke luar negara ataupun ke kawasan zon merah. Okey, penilaian telah dilakukan kehadap pesakit. Berikut ialah dokumentasi mengenai dapatan penilaian yang telah dilakukan. Okey, pemerhatian secara umum ialah pesakit sedar dan kelihatan sedikit letih, tiada sesak nafas, tidak pucat dan sinusis, tetapi pesakit kelihatan sedikit sakitnya. Okey, pengambilan tanda vital pesakit. Tekanan darah pesakit adalah normal 116/73 merkuri. Suhu badan pun adalah normal, tidak demam, iaitu 36.1 darjah Celsius. Nadi pesakit laju 228 beat per minit. Pernafasan sedikit laju 23 breath per minit. Oksigen 97% under room air. Bacaan gula 6.1 milimol. GCS pesakit adalah 15 dan pesakit memberikan skor kesakitan adalah pada skala 4. Okey. Kondisi utama pesakit ABC. Okey, pesakit sedar sepenuhnya. Okey, airway, pesakit tidak mengalami penyekatan saluran pernafasan. Okey, breathing, pesakit bernafas agak laju iaitu 23 beat per minit. Okey, masa pengisian semula kapilari CRT atau circulation adalah normal iaitu kurang daripada 2 saat dan ritma nadi adalah agak laju takikardia iaitu 228 beat per minit. Bukan sangat laju, bukannya agak laju tapi sangat laju. Okey. Pemeriksaan dan penemuan fizikal atau penakulan. Okey, pemeriksaan fizikal dilakukan mengikut sistem. Okey, sistem yang pertama adalah pemeriksaan kepala dan leher. Okey, pemeriksaan dilakukan inspeksi dan palpasi. Okey, inspeksi pada bahagian kepala dan leher tidak menunjukkan sebarang kecederaan. Palpasi tidak menunjukkan sebarang kebengkakan. Seterusnya ialah pemeriksaan mata, hidung, telinga, iaitu ENT. Okey, pada bahagian mata, hidung dan telinga tiada sebarang keabnormalan didapati. Selain itu, tiada discharge yang abnormal keluar daripada mata, telinga dan hidung. Seterusnya ialah pada bahagian tekak. Bahagian tekak kita lihat tiada kebengkakan tonsil. Seterusnya ialah pemeriksaan sistem pulmonari. Sistem pulmonari kita menggunakan teknik IPPA. Inspeksi pada bahagian dada pesakit adalah normal, tiada sebarang kecacatan. Okey, palpasi pada bahagian dada pesakit adalah tiada emphysema, tiada crepitus. Palpasi perkusi dada pesakit tidak mengalami sebarang dullness ataupun hyperresonance dan hasil dapatan menunjukkan pesakit resonans. Seterusnya auskultasi. Auskultasi pesakit menunjukkan kemasukan udara ke dalam paru-paru pesakit adalah sekatan. Tiada bunyi rongkai ataupun crepitus didengari.
Seterusnya ialah sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular kita juga menggunakan IPPA. Inspeksi menunjukkan bahagian dada normal adalah bahagian dada pesakit adalah normal. Tiada pigeon shell. Seterusnya palpasi menunjukkan puncak jantung berada pada bahagian interkostal 4 dan 5. Okey, auskultasi terdengar sound 1 dan sound 2. Tiada sound 3 didengari pada bahagian kardiovaskular. Okey, seterusnya ialah pemeriksaan sistem alimentari. Okey, inspeksi pada bahagian abdomen menunjukkan terdapat parut laparotomi di mana pesakit telah menjalani appendicitis, pembedahan appendicitis pada tahun 2010. Bowel sound kedengaran normal dan perut adalah soft, no tender. Seterusnya ialah pemeriksaan sistem saraf. Okey, sistem saraf pesakit adalah normal. Pemeriksaan seterusnya ialah pemeriksaan bahagian anggota atas dan bawah. Pesakit boleh menggerakkan bahagian atas dan bawah dengan normal. Seterusnya ialah sistem lain iaitu genitalia dan rektum. Okey, pesakit memberitahu bahawa pesakit tidak mengalami sebarang melinostool, tidak mengalami hematuria dan tiada kebengkakan skrotum. Okey, seterusnya ialah diagnosa, iaitu diagnosa kita dapat bahagi kepada dua, iaitu diagnosa sementara. Kita berdasarkan pemerhatian dan pemeriksaan fizikal, pasien mungkin mengalami SVT, ataupun diagnosis perbezaan atrial fibrillation ventricular tachycardia with pulse. Okey, investigasi ataupun nyiasatan makmal. Okey, kita ada buat FBC, kita ada buat BIOS, kita ada buat urine FME, kita ada buat cardiac enzyme ABG, coagulation test, di mana kesemuanya adalah normal. Selain itu, kita juga telah memasang 12 lead ECG. Okey, ECG telah menunjukkan narrow complex QRS, iaitu stable supraventricular tachycardia. Okey. Okey, hasil ECG pesakit ini menunjukkan ini heart rate 228 beat per minit, tachycardia, ritme jantung adalah regular, tiada gelombang P wave, QRS kompleks, gelombang QRS yang tidak lebar tapi narrow, tiada ST elevation. So ini sudah menunjukkan pesakit sedang pesakit menunjukkan mengalami SVT. Okey, untuk memastikan sama ada SVT ini stable ataupun tidak stable, kita akan lihat pada hemodinamik pesakit. Okay, hemodinamik pesakit adalah stabil, iaitu pesakit tidak mengalami hipotensi, tiada perubahan mental status yang akut, tiada tanda-tanda renjatan berlaku, tiada ischemic chest discomfort dan tiada acute heart failure. So, pesakit oleh itu, ECG dan keadaan hemodinamik pesakit menunjukkan pesakit mengalami SVT yang stabil. Okey. Seterusnya, selepas kita mengetahui diagnosa pesakit ialah SVT, berikut ialah merupakan pengurusan kecemasan pesakit. Okey, pengurusan kecemasan pesakit, kita mengguna konsep DRABC. Okey, DRABC di mana D adalah merupakan untuk danger, iaitu bahaya. Okey, kita perlu memastikan pesakit dan perawat berada dalam keadaan tidak membahayakan. Okey, pesakit telah dimasukkan dan dimasukkan ke dalam zon merah dan dipindahkan ke katil dengan selamat, dan staf juga telah memakai full PPE. Seterusnya ialah respon. Respon ialah tahap kesedaran. Okey, pesakit sedar dan respon kepada perawat.
pesakit telah dibaringkan ke atas katil dan diletakkan di dalam posisi semifolder. Seterusnya airway. Airway ialah saluran pernafasan. Okey, saluran pernafasan pesakit ini tidak mempunyai tanda-tanda sekatan saluran pernafasan. Oleh itu intubasi adalah tidak diperlukan. Seterusnya ialah breathing. Breathing ataupun ventilasi. Okey, pesakit telah diberikan bantuan oksigen menggunakan nasopron 3 liter per minit supaya paraf oksigen pesakit sentiasa berada pada tahap yang optimum. Okey, seterusnya pada bahagian sirkulasi, tanda vital pesakit telah diambil dan dicatatkan. Kardiak monitor dipasang ke atas dada pesakit supaya dapat memantau jenis ritma jantung, dan pesakit telah dimasukkan satu kanula bersaiz 18 gauge pada bahagian median kubital tangan kiri, iaitu, dan penyambung 3-way dipasang pada penghujung kanula. Okey, kanula dipasang pada bahagian median kubital tangan kiri adalah supaya sebab dia berada pada bahagian jantung. Okey, pada bahagian jantung, so akan memudahkan untuk dalam pemberian ubat-ubatan. Okey, seterusnya ialah jenis rawatan yang terdapat bagi kes supraventricular tachycardia. Tapi untuk kes ini ketiga-tiga jenis rawatan telah digunakan ke atas pesakit ini. Okay, antara jenis rawatan yang ada ialah rawatan non-farmakologi, rawatan farmakologi, dan rawatan kardioversi ataupun terapi elektrik. Okey, rawatan non-farmakologi adalah Valsalva maneuver ataupun carotid massage. Manakala rawatan farmakologi adalah menggunakan ubat-ubatan. Okey, ubat-ubatan yang sering kali kita gunakan ialah adenosine dan verapamil. Seterusnya, terapi elektrik ialah kardioversi. Okey, untuk pesakit ini kami telah mengaplikasikan Valsalva maneuver. Okey, secara umum Valsalva maneuver terdapat banyak teknik, iaitu teknik batuk, penolakan, rangsangan sejuk ke wajah, dan urutan sinus karetik. Okey, kami telah menggunakan kaedah penolakan dan juga urutan sinus karetik kepada pesakit. Okey, pesakit kami telah berikan satu syring 10cc untuk pesakit tiup pada bahagian hujung syring sehingga plunger tertolak ke belakang. Okey, proses tersebut adalah selama 15 hingga 20 saat. Manakala tetapi proses tersebut tidak mengalami kejayaan. Seterusnya kami melakukan urutan sinus karetik. Memandangkan pesakit tidak mempunyai bruit, kami melakukan urutan sinus karetik ke atasnya. Okey, rangsangan sejuk ke bawah juga boleh dilakukan sekiranya berada di rumah. Okey, rawatan farmakologi, kami telah memandangkan Valsalva maneuver telah mengalami kegagalan. Kami telah melakukan rawatan farmakologi pula terhadap pesakit tersebut. Okey, pesakit tersebut kami telah memberikan adenosine sebanyak 6 mg, 12 mg dan juga 12 mg. Okey, pesakit kami pada minit yang pertama selepas carotid massage gagal, kami memberi sebanyak 6 mg melalui IV. IV adenosine 6 mg, rapid bolus. Okey, kemudian masih lagi tidak menunjukkan sebarang perubahan pada cardiac monitor, kami teruskan memberi 12 mg. Masih lagi belum menunjukkan sebarang perubahan, kami memberikan dos yang ketiga sebanyak 12 mg. Okey, kami memberikan adenosine kerana pesakit tidak mengalami sebarang kontraindikasi terhadap ubat adenosine. Ubat adenosine ataupun verapamil hanya boleh dipilih salah satu. Sekiranya pesakit mengalami alergi to adenosine ataupun pesakit ada bronchial asma, adenosine tidak dapat diberikan.
Justru itu verapamil adalah sebagai alternatif lain. Okey. Kemudian pesakit juga kemudian hemodinamik pesakit yang stabil. Okey. Rawatan farmakologi digunakan untuk pesakit yang hemodinamiknya stabil dan gagal dengan Valsalva maneuver. Okey. Pesakit kami telah proceed dengan kardioversi ataupun terapi elektrik. Hal ini kerana pesakit tiba-tiba menunjukkan hemodinamik yang tidak stabil, iaitu tekanan darah pesakit telah menurun, pesakit telah mengalami hipertensi. Okey, kardioversi atau terapi elektrik akan diberikan untuk kes SVT yang tidak stabil secara hemodinamik atau tidak berjaya dengan Valsalva maneuver atau ubatan. Okey, arus elektrik diberikan pada titik kompleks QRS sedatif dan ubat tahan sakit diberikan terlebih dahulu kepada pesakit. Okey, kami telah memberi kardioversi kepada pasien sebanyak 2 kali, iaitu pada permulaan kami hanya memberi 50 joule, kemudian kami naikkan kepada 100 joule, kemudian ritma jantung pesakit reverted. Okey, setelah itu pesakit telah dirujuk kepada kardiologi untuk rawatan selanjutnya. Dokumentasi telah dilengkapkan sebelum diserahkan kepada staf kardiologi. Okey, kesimpulannya, gejala takikardia SVT boleh datang dan pergi secara tiba-tiba. Okey, ia boleh berlangsung selama beberapa minit hingga beberapa hari dan setiap orang akan menunjukkan tanda dan gejala yang berbeza. Okey. Antara perkara asas dalam melakukan pengurusan SVT adalah konsep Dr. ABCD, iaitu bahaya respon membuka dan mengekalkan saluran udara, menggunakan oksigen untuk mengekalkan ventilasi serta sirkulasi, serta membuat semua tanda vital dan mengakses ECG. Okey. Selain itu, perkara yang paling penting dalam konsep SVT ialah memasang cardiac monitor bagi memantau dan memastikan jenis ritma jantung pesakit. Pilihan antara kaedah rawatan farmakologi dan non-farmakologi untuk menangani takikardia SVT adalah bergantung kepada tahap hemodinamik pesakit. Ketiga-tiga kaedah ini merupakan rawatan kecemasan yang akan diberikan kepada pesakit yang mengalami SVT. Okey, pesakit yang saya membuat kajian kes menggunakan ketiga-tiga kaedah ini. Okey, sekian, terima kasih. Sekian. Sekian.